Check 1 2 3. Check 1 2 3. Kira. Okey. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi seperti mana yang aku maklumkan semalam, aku akan tunjuk cara nak live streamkan kita punya Google Meet ataupun any conversation software masuk ke Facebook Live ataupun YouTube Live. Tapi disebabkan rakaman malam tadi hanya ada video saja, ada audio dia tak ada sebab ada masalah teknikal. So aku akan tunjuk sekali lagi cara macam mana nak buat sharing yang semalam tu lah. So untuk yang pertama, seperti mana biasa, kita kena download dulu software OBS. Software ni free, tak berbayar. So pergi je dekat website dia. Kalau korang pakai Mac, download yang Mac. Kebiasaannya Windows lah. Okay, Windows download. Okay, ni dah ada kan. Betul lah, tak apa, kita download je dulu. Kita buka OBS. Aku tunjuk dari step yang paling awal, iaitu installing OBS ni, sebab dia ada satu features bila kita first time buka OBS ni. By default dia akan muncul setting untuk kita setup awal-awal untuk streaming ataupun untuk recording. Either one kita boleh pilih mana salah satu kan. Dan setting tu kita boleh ubah kemudian kalau kita nak ubah lah. So kita buka OBS. Ini boleh tutup. Tak apa, minimize. Okay, by default bila kita first time buka OBS akan keluar auto configuration wizard ni. So kalau yang first ni kita tengok optimize for streaming, which is dia punya setting apa, video output, audio output semua untuk memang khas untuk streaming. Dan recording dia kita jadikan as a minor goals. Dan yang kedua adalah optimize just for recording. Maksudnya just nak record kita punya display saja tanpa kita buat streaming. Okay, untuk yang ketiga ni, virtual camera ni, dia ada satu extension lah, di mana bila kita gunakan webcam, kadang-kadang dia punya color, lepas tu dia punya kecerahan tu terlalu melampau kan. So kita boleh linkkan kamera kita tu ke OBS dan kita boleh customize dekat situ. Tapi yang ni aku takkan tunjuk yang ni. Aku just nak tunjuk yang first ni. Next. Okay, untuk video setting kebiasaannya aku akan pakai HD saja, sebab kalau stream dekat Facebook, untuk account yang biasa, bukan yang monetize punya account, dia hanya mampu pergi sampai ke setting HD sahaja. Tapi kalau yang dah jenis monetization, dah monetization yang JV dengan Facebook, yang dapat duit bulan-bulan tu kan. So dia ada extra features lah, di mana dia boleh streaming untuk full HD dan boleh sampai 4K lah, 4K resolution. Untuk FPS kita akan pilih 30 saja, sebab kita tak nak dia punya latency terlalu tinggi. Bila latency tinggi, dia punya actual time tu tak berapa nak accurate lah. So akan delay bila kita streaming. Contohnya kita dah stream 10 saat, tapi dekat Facebook Live tu dia baru tayang saat yang pertama kan. So kita next je. Okay, untuk service ni kita akan pilih Facebook, sebab kita nak stream kat Facebook. Dia kata masukkan stream key. Dekat mana nak dapatkan stream key ni? So kita just klik je get stream key ni. Automatic dia akan bawa kita ke dashboard live producer ni. So kat mana nak dapat live producer dashboard ni? Korang pergi je mana-mana Facebook, sama ada personal account ataupun page account. Korang klik je live video ni, live button ni kan. Dia akan keluar dia punya live producer dashboard ni. Sama je.
Okay, tak apa. Okay, untuk permulaan kita takkan guna kamera, which is kamera ni kalau korang ada install webcam dekat PC ataupun laptop, dia akan muncul lah dekat belah bawah ni kan. Tapi kita akan gunakan stream key sebab kita nak linkkan dengan OBS. Nampak stream key ni bawah ni kan. So korang just copy je dia punya stream key ni, tak perlu bold. Dia tekan je copy. Kemudian kita pergi ke OBS dan kita paste kat sini. Bila paste, kita prefer hardware encoding. Okay, untuk hardware encoding ni lebih sesuai dipakai oleh laptop yang berspesifikasi tinggi. Sebagai contoh macam GTX ataupun RTX punya graphic card. Kalau MX ataupun GTX yang graphic card dia lama kan, yang 10 seri dan ke bawah, better disable lah features ni kan. Dan hanya menggunakan CPU punya rendering lah untuk live stream. So sebabkan aku pakai PC, aku enable lah yang ni, just nak tunjuk saja. Next. Ni okay, tak ada. Yes je. So tunggu dia auto configuration. Untuk configuration ni kita boleh ubah kemudian dekat bahagian setting ni lah. Kat bahagian setting ni kita boleh ubah kemudian. Okay, dah Facebook Live default. Okay, video bitrate ni kita boleh ubah kemudian. Untuk hardware semua encoder ni kita boleh ubah kemudian. Ni semua benda ni kita boleh ubah kemudian. Apply setting. Okay, bila dah apply setting, macam yang aku kata tadi, kita boleh redo balik setting tu mengikut keperluan kita. Ni pada bahagian setting ni, dekat bahagian generals, contoh aku tunjuk satu features di mana bila kita enable automatically record ni, so ada button streaming dengan button recording. Bila kita tekan je start streaming, automatic dia akan record sekali. So tak perlulah nak tekan dua kali kan. Kalau kita disable, kita just streaming je, kita tak akan record. Ini bahagian yang tadi kan, servis ni kita boleh ubah kepada YouTube ataupun Twitch dan lain-lain platform. Dan stream key ni sama juga. Untuk YouTube pun, korang just tekan je YouTube, automatic dia akan ada button get stream key ni. Korang just klik, nanti dia akan bawa ke YouTube punya dashboard lah. Okay, ignore. Untuk output, untuk streaming video bitrate ni kebiasaan aku pakai 8000. Aku tak tahu apa efek dia. Mungkin dari segi quality lebih tinggi. Tapi dia sesuai kalau korang pakai hardware yang high performance kan. Lepas tu untuk encoder ni, korang kalau pakai laptop tu, aku sarankan untuk pakai software rendering je instead of hardware. Sebab hardware ni, Nvidia encoder ni, kalau yang pakai intensif punya graphic card lah, macam RTX ataupun GTX. Untuk recording, kalau korang enable untuk features streaming dan recording, korang boleh set recording tu nak save dekat folder mana kan. Lepas tu dia punya quality dia, kebiasaan aku akan sama je macam stream. Dan format dia biasa MP4 lah, supaya dia tak terlalu besar. Okay, apply. Okay. Untuk audio lain-lain ni, okay, aku tak ada, biasanya aku tak ada usia apa-apa lah. Untuk video, okay, kat sini lah tadi kan, kita dah set awal-awal tadi HD. Kalau kita nak ubah kepada Full HD pun ada kat sini. Dan canvas ni akan jadi lagi besar lah. Lepas tu output, kalau korang set output dia Full HD ataupun 4K sekalipun, tapi bila display dekat Facebook, dia tetap akan automatic by default dia akan jadi HD juga. Sebab account bukan monetize kan. Kalau monetize macam aku kata tadi, dia akan dapatlah features extra tu, Full HD dengan 4K. Lepas tu common FPS value 30 FPS pun dah memadai. Tak ada apa kot. Advance, saya lain-lain aku tak ada usia apa-apa kan. Okay, yang ni tak ada apa kot. Okay, tu je. Okay, by default kalau first time buka OBS,
dia punya apa, dashboard dia akan macam ni lah, memang kosong habis semua, tak ada apa. Source scene pun ada satu je, source ni pun tak ada apa, kita memang fully customize. So untuk yang benda yang pertama aku nak tunjuk adalah audio mixer. Okay, untuk audio mixer ni, bahagian bawah ni adalah mic input, di mana bila korang pakai external mic ataupun pakai earphone yang ada mikrofon tu kan, automatic bila korang cakap, nampak, kena pastikan dia punya level ni naik lah. So kalau tak naik, sama ada korang tak sengaja turn off dia punya mikrofon tu, ataupun dekat bahagian properties ni korang tersilap pilih source input mic tu. Sebagai contoh aku pilih Droidcam kan, which is Droidcam ni adalah mic daripada phone yang dijadikan webcam kan. So bila aku cakap pun dia takkan naik level dia. So korang kena pilih source yang betul lah. Contoh mikrofon ni kan, Realtek High Definition ni by default memang sistem dia, komputer punya. So kalau korang cakap directly, sama ada, contoh kalau macam laptop kan, dia ada mic dia sendiri kan, internal mic, built-in mic, ataupun korang pakai external headphone yang ada mikrofon ataupun apa, USB mic tu kan, dia still boleh detect juga dekat bahagian ni. Nampak lah, kena pastikan mic ni naik lah. Melainkan kalau korang tak nak suara korang tu masuk dalam OBS, so korang just turn off je lah. Turn off. Dan satu lagi adalah desktop audio. So desktop audio ni kosong kan, tak ada apa-apa level, sebabkan kita punya action semasa dalam dalam window ni tak ada apa-apa play sound kan. Sebagai contoh lah, aku buka YouTube kan. Aku buka YouTube, sama ada video ataupun contoh conversation dalam Google Meet kan. Google Meet kan salah satu, apa orang kata, window pop-up yang ada dalam komputer kita. So bila tengah conversation tu, dia akan muncul dia punya level kat sini. Contoh aku play video kan, nampak, play lagu, automatic dia akan muncul dekat sini kan. So kalau lagu tu terlalu kuat, sama ada korang boleh slowkan dekat bahagian volume speaker ni, ataupun korang boleh reduce kan dekat bahagian apa, desktop audio ni. So beza dia bila korang reducekan dekat desktop audio ni, contoh kalau speaker korang play sampai 100 sekalipun, tapi yang apa yang didengari oleh audien yang tengok live melalui OBS ni, dia akan just dapat dengar hingga 35 apa, decibel ni kan, dB kan, dB unit ni. Itulah beza dia. So untuk desktop audio ni pun sama gak, boleh properties dan pilih speaker mana yang korang nak play kan, kalau korang ada multiple speaker lah. Okay, kalau untuk mic ni, sebelum aku terlupa, contoh kalau surrounding korang tu agak bising dan korang nak kurangkan dia punya noise, korang pergi ke bahagian gear ni, setting ni, dan pilih filters. Dan dekat audio filter ni korang tambah je noise suppression. Biasanya aku by default je biarkan je higher quality kan, yang RNN noise ni close. Automatic dia akan jadi a little bit smooth lah, compare kalau tak pakai langsung kan. Ataupun korang tambah satu lagi filter, iaitu noise gate. So noise gate ni, siapa yang apa sound engineering punya background mungkin dia faham lah, close threshold, open threshold ni macam mana kan, untuk reducekan dia punya noise tu. So yang ni aku biasanya aku tak pakai sangat, so aku delete je lah. Okay, kita settle untuk bahagian audio. Kita pergi ke bahagian source. Okay, untuk bahagian source ni, kalau korang tekan je button tambah ni, dia ada banyak lah input yang kita boleh masukkan untuk kita customize kita punya OBS dashboard ni.
tujuan utama yang aku nak tunjuk adalah bahagian first adalah display capture. Okay, display capture ni tujuan dia adalah untuk kita tayang kepada umum ataupun kita nak record kita punya desktop screen ni. So segala aktiviti yang kita buat, yang kita sedang buat dekat desktop ni, dia akan tunjuk kat dalam OBS ni. Sebagai contoh, sekarang kan aku tengah buka OBS, automatik dia akan tunjuk OBS ni. Tapi kalau aku ada setting 2 display. So kalau aku pergi ke display yang kedua, sekarang tengah tunjuk YouTube kan. So contoh kalau aku buka FreePic, dia akan display FreePic. Macam tu lah. So segala aktiviti yang aku tengah buat dekat second display ni, dia akan orang akan boleh nampak lah kat sini. Kalau perasan kan, dia punya size display ni macam besar kan. So kita boleh resize menggunakan mouse sahaja, nampak tak? Tapi kalau menggunakan mouse, nampak bila kita resize kecil atau besar, dia punya ratio size tu dah lock kan. Tak boleh nak free transform. So apa yang korang buat, kalau hold button shift sambil mouse tu bergerak, nampak tak? Boleh free transform. Instead of mouse sahaja, nampak? Dia lock dia punya ratio. So ni sesuai kalau contoh kalau macam kita punya display tu tak sama besar dengan size OBS ni, which is HD 1280x720. Kita boleh pakai hold button shift dan kita resize bagi penuh aja. Mungkin akan nampak macam sedikit stretch gambar ni, tapi tak ada masalah sangat sebab dia tak terlalu obvious. Dan satu lagi contoh, kita buka dekat display kita tu separuh-separuh kan. Contoh macam ni kan. So dia akan nampak macam ni, separuh-separuh. Tapi contoh kalau bahagian YouTube ni, kita just nak display yang play video saja. Yang bahagian bawah menu ni kita tak nak kan. So apa yang kita buat, kita pergi ke bahagian display ni tadi, dan kita hold button alternate. Bila hold button alternate, dia akan jadi crop features. Dia macam kalau biasa main Photoshop, dia macam ni lah, istilah crop tu kan. Dia potong gambar yang mana kita nak sahaja. Contohlah kita nak play video saja. Okay, contoh macam ni. So video ni kita boleh hold button shift sekali lagi dan kita besarkan terus. Nampak? So nampaklah macam seolah-olah video ni video kita kan, bukannya video pada YouTube. So bila kita play pun nampak. So tak nampaklah play button yang kat bawah tu kan. Kalau perasan gambar ni dia macam stress sikit kan. So apa yang korang buat, korang mungkin crop sikit kiri kanan. Lepas tu korang hold button shift dan korang stretch bagi dia nampak normal sikit kan gambar tu. Macam tu lah lebih kurang. So kalau korang nak revert back to original size, right click, dekat bahagian transform ni korang just reset je transform, automatic dia akan jadi normal balik lah. Okay, tu untuk display capture. Kita delete sekejap. Okay, kalau untuk video capture pula, video capture ni dia lebih spesifik kepada display yang kita sedang running on background. Contoh sekarang kita tengah run web browser, buka YouTube. Nampak tak? Contohlah kita buka banyak kan. Web browser satu. Contoh buka Facebook, lepas tu buka YouTube, buka FreePic kan. Okay, sekarang aku by default aku buka FreePic dan Facebook pada dua browser yang berbeza. Aku separatekan. So bila macam tu, double click, akan muncul nampak source dia makin banyak.
Kita ada Freepik, kita ada Facebook, kita ada YouTube. So kita buka YouTube kan. Contoh kalau YouTube tu tengah play video sekalipun, ataupun Facebook kan, tengah tayang Facebook ke apa benda kan, bila kita tengah buat aktiviti luar daripada Facebook ni, dia takkan nampak dekat display. Dia just nampak aktiviti yang dalam Facebook saya. Contoh aku tengah scroll kan. Tapi kalau kita luar daripada Facebook, tengah layan YouTube ke apa kan, dia takkan muncul kat sini lah. Melainkan kalau kita pilih YouTube tadi, kita ni kan. So sekarang aku tengah action dekat Freepik, tengah scroll kan. Tapi kalau scroll kat Facebook, dia takkan scroll kat sini sekali lah. So beza antara window capture dengan display capture. Kalau display capture, either kita scroll dekat Freepik ataupun Facebook, dua-dua tetap akan nampak dekat kita punya OBS ni. So window capture ni sesuai lah kalau untuk gamer kan. Gamer kan, dia buka game dulu, lepas tu dia window capture dan dia cari source gaming tu. Dia akan terkeluar nama dekat sini. Contoh macam Titanfall 2 ke GTA 5 dan sebagainya, dia akan keluar kat sini. So kalau kita buat aktiviti luar daripada game tu pun, dia takkan muncul lah. So takkan mengganggu game. Itulah beza antara window capture dengan display capture. Contohlah macam kalau nak buka Google Meet kan. Google Meet. Okay, Google Meet. New meeting kan. Start. So ni adalah features untuk Google Meet. Kita nak record ataupun kita nak live stream ke Facebook. Aku tunjuk dulu. Okay, contoh dia. So sekarang aku tengah buka Google Meet. .usb. So kita akan letakkan Google Meet dekat OBS ni macam ni lah. Lepas tu kita resize lah. Okay, kita resize. So contohlah kalau ada conversation, ada penyertaan ramai kan, so dia akan display kat sini. Lepas tu ada seorang yang memberi talk tu, dia buat present slideshow dan sebagainya. Apa segala aktiviti yang ada dalam Google Meet, kita akan nampak dekat OBS ni kat sini kan. So senang nak monitor kan. Contoh aku tengah buka komen, so akan muncul kat sini. Tu betapa pentingnya orang yang handle OBS ni, dia kena cakna lah apa yang tengah berlaku dekat Google Meet dan apa yang tengah berlaku dekat OBS. Dan dalam masa sama, apa yang tengah berlaku dekat Facebook Live, di mana kita akan tunjuk nanti cara nak linkkan OBS ni dengan Facebook Live. Window capture. Okay, contohlah window capture sekali lagi. Okay, aku tengah buka, sekarang tengah buka ni kan, freelancer.com. Okay, freelancer.com. Okay, dalam masa yang sama, contoh kita nak ni lebih kepada cikgu-cikgu yang nak mengajar kan, ataupun live streamer tengah main game. Bila kita dah buat window capture, macam mana kita nak munculkan kita punya muka supaya penonton boleh nampak aktiviti apa yang tengah buat dan siapa yang tengah memberi tunjuk ajar tu kan. So kita pergi ke video capture device. Video capture device ni mana kalau korang ada webcam, external webcam yang install kat komputer korang, so dia akan muncul kat sini lah. Macam tu aku pakai USB webcam, dan biasa kamera ni dia kecil, tak besar kan. Dan sama juga konsep dia, hold button alternate untuk crop. Just nice. Dan kita letak bahagian kecil sini. Tak perlu besar pun, asal orang boleh nampak kan. Dia macam cikgu tengah mengajar kat sekolah di hadapan murid. Cuma norma baru ni kan, dia online class. Okay, contoh aku tengah nak tunjuk kan,
Okay, this is my freelance punya profile. Setup profile, lepas tu portfolio, experience. Dia macam lebih kepada LinkedIn lah, lebih macam LinkedIn. Cuma kat sini kelebihan dia, ni adalah platform untuk kita cari klien lah. Contoh browse project. Macam ni lah apa yang korang nampak sekarang. So skill ni terlalu banyak. Kita contoh lah clear. Ni aku just nak tunjuk contoh saja. Select skill. Contoh AutoCAD. Untuk engineering lah, AutoCAD. So AutoCAD, okay. AutoCAD nampak tak? Keluarlah job-job klien apa semua, kita boleh pilih apa semua. So untuk OBS ni sangat sesuai lah untuk tenaga pengajar seperti cikgu, pensyarah ataupun ustaz kan, kalau dia nak tunjuk bedah kitab. Sangat sesuai. Kat sini dia paparkan muka dia pakai video capture device. Dan dekat bahagian belakang ni dia menggunakan window capture. Contoh kalau dia tengah buka PowerPoint, so kita pilih window capture dan kita pilih source dia, akan muncullah nama PowerPoint kat sini kan. PowerPoint apa kan. Macam tu lah. So sangat sesuai. Cuma make sure mic bawah ni dia punya level indicator ni naik lah. Bermakna kita tengah bercakap ni kan. Ni kan mic ni. Kita tengah bercakap. So dia akan masuk ke bahagian OBS punya audio tu supaya audiens boleh dengar apa yang kita tengah live kan. Okay, contoh macam ni kita dah buka kan. Okay. So kemudian kita tadi nak linkkan ke Facebook Live kan. Facebook Live. Kita pergi ke Facebook dan kita tekan je live. Tekan live. Dan kita pilih use stream key. Kat bahagian stream key ni kita copy je ni stream key ni dan kita pergi ke bahagian setting, stream, kita delete yang lama dan kita paste yang baru. So setiap Facebook live dia hanya menggunakan satu stream key saja. Maksudnya setiap kali nak Facebook live kita kena tukar dia punya stream key ni mengikut live yang current setting punya lah. Itu show kan. Okay, tak apa. Apply. Tak okay. Go live with others. So bila kita contoh kita masukkan tutorial OBS. Jangan tak tengok. Kita masukkanlah kita punya title apa kita nak ajar kat orang. Lepas tu description apa semua bagai. Tu yang lain-lain apa semua korang boleh explore sendiri lah. Just bila kita tekan start streaming kat sini kan, tapi kita tak set recording sekali, kita jangan nak streaming sahaja. Tekan je start streaming ni, tunggu sampai go live ni keluar warna biru. Sebab walaupun kita dah tekan streaming kat sini, tapi selagi kita tak tekan go live ni, maksudnya audiens dekat Facebook takkan nampak apa yang kita tengah buat. Contoh kita tekan live kan. Kita tekan go live. Tunggu lama sikit. Dia bergantung kepada internet connectivity korang lah. Kena pastikan kuat lah. So dekat bahagian dashboard live ni, nampak kita boleh monitor kita punya video kan. Contoh atau 7 720p. Lepas tu dari segi video video quality dia, audio quality. Lepas tu streaming setup, dia tak ada apa kot. Dashboard, stream help. Stream help ni kat bawah lah. Dia kalau yang biasa main live stream ni dia faham lah bahasa ni. Aku pun tak berapa faham sangat. Untuk video clipping, poll boleh. Dalam masa korang tengah live tu korang boleh letak soalan. Ya, poll kan. Boleh letak soalan untuk interaction dengan penonton. Question ni okey, sama juga question poll, buat undian lah. So itulah. So bila korang tekan je short streaming dekat dalam OBS, tekan je short streaming, automatic dekat end live video ni automatic dia akan
tamat sendiri lah. Dan video tu memang akan ada je dekat Facebook, takkan hilang, melainkan korang delete lah. Contoh aku delete kan. Okay, confirm. Konsep dia sama juga macam dekat YouTube. Contohlah kita nak pakai YouTube punya live, pergi ke bahagian setting, stream. Yang ni kita delete dulu supaya tak pening. Facebook Live ni korang ganti dengan YouTube RTMP ni. Jangan ambil yang beta ni, ambil yang ni. Tekan je get stream. Okay. Automatic dekat live stream studio ni akan keluar. Kalau korang kena login dulu lah account YouTube kan. Cuma beza dia dekat YouTube ni, dia punya setting dia lebih detail lah compare dengan Facebook. Contoh kat bahagian description ni nampak sama gak macam Facebook, ada title, ada description. Cumanya kita boleh set dari segi visibility dia, sama ada kita nak private, unlist, public. Ni sama gak konsep dia macam kalau kita nak upload video baru ke YouTube. Setting ni memang akan ada lah dari segi kategori apa kan, yang kita nak buat education ke gaming dan sebagainya. Lepas tu kita boleh letak thumbnail siap-siap, kita boleh masukkan dalam playlist siap-siap, dan kita boleh set audience tu sesuai untuk orang dewasa ataupun untuk kanak-kanak. Lepas tu age restriction ni sama. Setting-setting semua ni ada bila korang nak upload YouTube, upload video ke YouTube. Lepas tu boleh tag siap-siap, language, bahasa apa yang korang cakap kan masa live stream tu. Ni lain-lain apa semua ni kan. Okay. Lepas tu kat mana nak dapat stream key tu, dengan stream URL ni. Bukan, silap. Stream key, paste in encoder. So benda ni yang korang kena copy paste, copy. Sekejap. Korang copy dan korang buka semula OBS dan korang paste je kat sini. Apply, okay. So apa jadi, kita tengok bila kita tekan je start stream, automatic dekat YouTube tadi nampak ni, dia akan tengah loading, connect streaming software to go live. Nampak ni, excellent connection. Ini bergantung kat kepada connectivity internet korang lah. So aku tak recommended kalau nak buat live stream ni kalau pakai data phone kan, memang akan cepat habis lah. Nampak tak? So kelebihan dekat YouTube ni, kita boleh live chat. Sama live chat ni dengan komen dekat Facebook pun sama. Lepas tu dari segi stream head dia, stream setting, saya tak ada apa kot. Concurrent view ke analytic, sama gak. Kita korang boleh besarkan. So aku just, bila aku dia sama gak, kita tekan je short streaming, automatic dekat YouTube pun nanti dia akan tamat. Rasanya lah tamat. Okay, tak tamat. So nak tak nak kita kena tekan button enter. Okay. Dismiss. Ni contoh lah, contoh Facebook dan YouTube live. So kalau korang nak live stream kan Google Meet conversation, contoh tengah buat kelas, lepas tu nak bagi orang luar tengok kan. Contohlah ibu bapa nak tengok anaknya tengah buat apa kan. So cikgu start dulu Google Meet dengan murid-murid, dan kemudian cikgu tu kena live kan ke Facebook. Mungkin Facebook group khas lah dengan ibu bapa kan. So ibu bapa boleh tengok anak-anak diorang tengok buat apa kan. Kena, kalau macam tu anak-anak kena buka kamera lah. Kena buka kamera kan seorang-seorang, supaya ibu bapa boleh tengok apa aktiviti anak dia. So mungkin ini adalah monitoring, parents monitoring norma baru, di mana bila cikgu buat kelas online, ibu bapa nak pastikan anak dia belajar kan. Macam tu lah kondisi dia. Mungkin dari segi latency tu, kalau Facebook live dengan OBS ni dia ada delay dalam 8 ke 10 saat macam tu lah. Dia bukannya betul-betul actual time bila tengok tu. So kita pangkas ni. Jadi insyaAllah itu sahaja yang aku nak tunjuk tutorial OBS pagi ni, di mana kita nak live streaming kan Google Meet ataupun Zoom ataupun apa, Webex kan. Anything online conversation software.
ke Facebook ataupun YouTube melalui OBS. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan boleh tanya di ruangan komen ataupun PM aku direct mana-mana bahagian yang korang tak faham. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.